Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni insya-Allah kita lihat dalam bab fardu wudu, fardu wudu. Sebenarnya ada lagi beberapa bab dalam solat Jumaat, cuma saya kira perkara tersebut tidaklah banyak penggunaannya. Dan juga ada beberapa bab dalam bab sembahyang yang lain, tapi saya tak sebutkan lagi. Ada beberapa bab yang kita belum bincangkan, tapi kita bincang dulu pada malam ni mengenai dalam bab rukun wudu. Rukun wudu saya kira satu perkara yang amat penting, kerana walaupun dia bukan ibadat seperti sembahyang, tapi dia perantaraan yang menyebabkan ibadat sembahyang kita menjadi sah. Sebenarnya bukan sekadar wudu, dalam bab yang lain, dalam bab istinja, itu pun juga perkara yang penting, kerana Nabi pernah melalui satu kubur, pernah melalui di kawasan tanah perkuburan, dan Nabi melihat dua penghuni kubur yang sedang diseksa. Maka Nabi belah pelepah tamar, maka Nabi pacakkan sebahagian di belah kanan Nabi, sebahagian di belah kiri Nabi. Mudah-mudahan tumbuh-tumbuhan ini berzikir dan meringankan azab seksaan penghuni kubur tersebut. Kerana salah satu daripada penghuni kubur tersebut adalah dia mengadu domba di kehidupan dunia. Yang seorang lagi tak betul istinja dia, cara bersih dia ketika buang air kecil ataupun buang air besar, maka tak suci. Kemudian bawa dalam semayang tak sah. Itu semua akan mengundang azab ataupun seksaan dalam kubur nanti. Kita lihat pada malam ni insya-Allah mengenai dengan penerangan dalam bab fardu wudu. Bila kita sebut tentang fardu wudu, dia di dalam bab taharah. Taharah makna bab bersuci. Bersuci ini dia ada 4 sebenarnya. Mandi pun bersuci, mandi wajib bersuci juga, mandi sunat bersuci, wudu pun bersuci, tayammum pun termasuk dalam tu, walaupun hanya sekadar debu, dan juga menghilangkan najis. Ini semua 4 perkara yang kita panggil dalam Islam dalam bab taharah. Bila tuan-tuan baca di kitab-kitab fiqh dalam bab taharah, tidak akan terlepas daripada 4 bab yang penting ini: wudu, tayammum, mandi dan juga menghilangkan najis. Kemudian fardu wudu ini difardukan bersama dengan solat pada malam Lailatul Isra'. Cuma pensyariatan wudu mendahului solat. Sebab wudu syarat nak sah solat, wudu adalah syarat untuk melaksanakan solat. Diriwayatkan Jibril alaihi salatu wassalam datang berjumpa Nabi pada ibtida'il bi'asah, pada permulaan Nabi dibangkitkan menjadi rasul. Fa'allamahul wudu, maka Jibril mengajarkan kepada Nabi wudu. Kemudian Jibril sembahyang menjadi imam kepada Nabi 2 rakaat. Dan wudu juga di antara syariat umat yang terdahulu, berdasarkan satu riwayat, hadza wudu'i wa wudu'il anbiya min qabli. Ini adalah wudu'ku wa wudu'ul anbiya, dan wudu' ini juga wudu' nabi-nabi sebelum aku. Menunjukkan wudu' bukan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja, bahkan umat nabi sebelum ini lagi mereka juga berwudu'. Cuma dalam bab wudu' ni ada khususiat ataupun keistimewaan untuk nabi, untuk umat nabi dan juga nabi sahaja. Tidak ada pada umat yang terdahulu, iaitu dari segi kaifiat, cara mengambil wudu'. Wudu' ni zaman umat dulu sebelum umat Nabi SAW telah mengambil wudu', nabi-nabi terdahulu. Cuma kaifiat itu agak berbeza. Ini kaifiat ini yang saya akan sebutkan adalah khusus untuk umat Nabi, iaitu al-ghurrah wa tahjil. Al-ghurrah at-tahjil. Dua-dua satu term lah. Bila sebut ghurrah,
Ghurrah dari sudut bahasanya lain, tahjil pun dari sudut bahasa lain. Tapi bukan kita nak lihat dari sudut bahasa, kita nak lihat apa itu al-ghurrah wa tahjil yang dimaksudkan dalam hadis Nabi. Nabi kata antum al-ghurrul muhajjalun. Kamu ini adalah ghurrah dan juga tahjil min atharil wudu, kerana kesan wudu yang kamu ambil ketika mana kamu berwudu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang boleh memanjangkan ghurrahnya, maka hendaklah dia buat, kerana itu adalah satu sunnah. Ghurrah dan juga tahjil adalah melebihkan basuhan wudu. Ini Nabi akan kenal melalui, Nabi akan kenal umat dia melalui kesan wudu, iaitu al-ghurrah wa tahjil. Kita ambil wudu, kalau daripada tangan ini sampai ke siku itu wajib, tapi kita lebihkan sampai separuh daripada bahu ataupun sampai ke bahu boleh. Itu disunatkan, sampai ke bahu pun disunatkan. Tapi jangan lebih daripada bahu lah. Sama ada separuh daripada bahu ataupun lebih daripada bahu, sampai bahu. Itu adalah dipanggil ghurrah. Tahjil ini lebih basuhan pada kaki. Kaki ini kita basuh, wudu, mengambil wudu, basuh kaki sampai buku lali, itu wajib. Kita basuh separuh betis ataupun hampir dengan lutut, basuh sampai ke atas. Itu bukan waswas. Ada sebahagian orang dia basuh sampai ke lutut sebab waswas. Bukan waswas. Ini kerana mengikut sunnah. Itu dipanggil al-ghurrah wa tahjil. Nabi kenal umat dia bila ada kesan wudu yang mana dibasuh lebih daripada perkara yang wajib. Tapi tuan-tuan kena jagalah. Kalau basuh kaki ni jangan sampai lampak lutut, kerana lutut sebahagian daripada aurat. Kalau tuan-tuan dedahkan lutut, orang lain nampak, walaupun laki sama laki, dianggap berdosa. Mana sampai ke paras sebelum lutut. Itu dipanggil tahjil. Masih disunatkan untuk lebihkan basuhan wudu. Datang dalam satu hadis mengenai kelebihan wudu ni banyak. Di antaranya kita baca sikit je, man wadda'a hadhihi al-a'dha fa ahsana wudu'aha istawjaba min Allah ridwan al-akbar. Siapa yang berwudu berwudu dengan anggota-anggota ini, anggota-anggota wudu, kemudian dia memperelokkan wudunya, maka dia mendapat daripada Allah Ta'ala keridhaan yang tersangat besar. La yusbighu 'abdul wudu illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang tidak sempurna wudu seorang hamba, melainkan akan diampunkan dosa yang telah terdahulu. Mana wudu sempurna, tidak ada apa-apa yang dia dapat melainkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak lagi daripada hadis-hadis yang lain mengenai dengan wudu. Dan tidak dilupakan wudu juga mendapat satu ancaman daripada Nabi. Nabi kata wailun lil aqab dalam satu hadis yang panjang. Wailun lil aqab, celakalah kepada tuan buku lali. Orang yang ambil wudu tapi tak sempurna basuhan dia. Basuhan wudu tak sempurna. Dia basuh juga kaki tapi tak sampai buku lali, tak kena air. Maka Nabi melaknat orang tersebut. Mendapat ancaman daripada hadis Nabi. Dan disunatkan juga berterusan wudu. Wudu ini disunatkan berterusan, seperti mana Bilal radhiyallahu taala anhu, bila mana batal wudu terus ambil wudu, sampai Nabi dengar kesan tapak kaki dia sedang berjalan di dalam syurga. Maka apa amalan dia? Adalah amalan selepas batal wudu, ambil wudu, terus sembahyang 2 rakaat. Perkara ini juga ulama mengambil dalil, iaitu Nabi tak ajar pun bila sembahyang sunat wudu, tapi dia yang buat. Satu perkara bid'ah, tapi bid'ah yang tidak bercanggahan dengan syariat, kerana dia adalah perkara yang baik. Sunat wudu termasuk dalam sunat, dipanggil sebagai solat sunat mutlak. Tuan-tuan tak perlu niat saja aku solat sunat wudu pun tak apa. Saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Sebab solat sunat wudu ni dia tak ada waktu. Setiap solat sunat yang tidak ada waktu dipanggil sebagai solat sunat mutlak. Solat sunat duha ada waktu dia. Solat sunat witir ada waktu dia. Solat sunat tahiyatul masjid tak ada waktu. Solat sunat istikharah tak ada waktu. Solat sunat
Hajat tak ada waktu. Ini semua dalam satu kategori dipanggil solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak, tuan-tuan niat saja aku solat sunat, cukup. Saja aku solat 2 rakaat, cukup. Boleh. Kemudian kita lihat yang seterusnya mengenai dengan fardu, dari sudut apa beza fardu dengan rukun. Bila sebut tentang sembahyang disebut rukun solat. Bila wudu tak sebut rukun wudu, disebut fardu wudu. Fardu wudu, rukun sembahyang. Apa beza dia? Rukun ni dalam dikira sebagai satu package, di package ibadat yang satu. Tuan-tuan bila sembahyang, tuan-tuan tak boleh separuh-separuh. Itu dipanggil rukun. Rukun sembahyang adalah qiyam, rukuk, sujud. Dia package, datang sekali serentak. Dia tak boleh qiyam tu lain, rukuk tu nanti, sujud tu nanti. Tak boleh, dia kena sekali. Kalau fardu, dia boleh dipisah-pisahkan. Tuan-tuan ambil wuduk, basuh muka dulu, kemudian minum, makan sekejap, kemudian basuh tangan pula, kemudian rehat setengah jam, basuh kepala pula. Boleh, tidak jadi masalah. Sebab dia tidak dipanggil package macam semayang. Dia boleh pisah-pisah, walaupun disunatkan berturut-turut lah. Nanti kita akan bincangkan. Itu semua dalam bab sunat wuduk. Kemudian kita lihat lagi, bila sebut tentang wuduk ni dari sudut bahasa mana kecantikan lah. Kecantikan wuduk, maksudnya kecantikan. Bila dari sudut istilah syariat dan ataupun dari sudut istilah fiqahnya, iaitu basuhan wuduk yang dikhususkan, anggota yang dikhususkan, dengan niat yang dikhususkan, dengan cara yang dikhususkan. Maknanya dia ada wuduk ini basuhan anggota yang tertentu. Basuhan anggota bukan semua anggota boleh basuh untuk wuduk. Ada anggota tertentu. Kemudian kena niat pun niat tertentu. Ada cara niat dia. Dan juga yang ketiga dengan cara yang tertentu. Dengan cara yang disebutkan oleh Quran ataupun hadis. Kita mulakan rukun wuduk yang pertama. Selalunya dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, kalau tuan-tuan lihat dalam bab yang pertama sekali, dalam contohnya bab sembahyang, bab rukun yang pertama, niat tu dia akan jadi panjang. Sebab dalam mazhab Syafi'i niat dia agak sulit. Dalam bab niat agak sulit berbanding mazhab-mazhab yang lain, sebab perbincangan dia panjang. Dalam bab wuduk, tuan-tuan lihat, lepas kita selesai bab niat, kita akan masuk bab basuh muka. Semua tu tak sepanjang bab niat. Niat ni memang dalam mazhab Syafi'i dia ada beberapa perkara yang dipincang panjang. Maknanya merupakan antara perkara yang agak sukar lah dalam mazhab Syafi'i, niat. Sebab tu orang Malaysia kita banyak was-was dalam niat ni. Sembayang 5-6 kali takbir tak masuk-masuk lagi. Sebab niat memang dibincangkan panjang dalam kitab mazhab Syafi'i. Okey, kita lihat yang pertama, rukun ataupun fardu wuduk ini ada 6. Sebahagian di kalangan ulama dia tambah 7. Apa dia tambah 7? Iaitu fardu wuduk adalah air yang tahur, air yang suci. Air mustakmal tak termasuk. Nanti kita akan bincang juga, insya-Allah ada satu masa yang lain selepas kita bincangkan fardu wuduk, kita bincangkan sunat-sunat wuduk, kita bincangkan perkara membatalkan wuduk. Selepas tu insya-Allah kita tengok, kita akan masuk dalam bab air. Okey, air yang suci adalah fardu wuduk. Ada sebahagian ulama tambah. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'inya adalah 6 sahaja fardu 6 saja fardu wuduk. Sebab ulama ada yang menolak air yang suci, sebab bila orang sakit ataupun tak ada air, dia boleh juga untuk sembahyang dengan tayamum, dengan menggunakan debu. Jadi kita katakan sebenarnya air yang suci itu bukanlah menjadi fardu wudu, sebab dia boleh ganti dengan benda lain. Okey. Cuma air ni dia tidak terkhusus dengan wuduk saja. Bahkan dia boleh sucikan najis, basuh najis. Dia boleh bukan sekadar wuduk atau mandi lah, dia boleh membersihkan najis, menyucikan tempat daripada najis.
Berbeza dengan debu. Debu ni fungsi dia dalam Islam hanya boleh untuk menggantikan tempat wudu ataupun tempat mandi wajib, itu saja. Dia tak boleh nak sucikan najis. Cuma dia akan sucikan najis ni untuk air dicampur dengan tanah, samak untuk babi, babi atau anjing, itu saja. Kemudian 6 fardu wudu, 4 daripada dicatatkan dalam Quran. Basuh muka ada dalam Quran, basuh tangan, kedua tangan ada dalam Quran, basuh sebahagian kepala ada dalam Quran, yang keempatnya basuh dua kaki ada dalam Quran. Jadi ada 4. Basuh muka ada, basuh dua tangan ada, sapu sebahagian kepala ada, basuh dua kaki ada. 4 disebutkan rukun dalam Quran, 2 lagi tak disebutkan. Berdasarkan ayat Quran yang panjang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza qumtum ila shalah, bila kamu nak menunaikan solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, basuh muka kamu, tangan kamu sampai ke siku, wamsahu bi ru'usikum, sapu sebahagian kepala kamu, wa arjulakum ila al-ka'bain, kemudian basuh kaki kamu sampai ke dua buku lali. Okey, itu 4 perkara yang disebutkan fardu wudu di dalam Quran. 2 lagi tak disebutkan dalam Quran, tapi di dalam hadis Nabi ada sebut, iaitu yang pertamanya niat. Niat ni bila sebut tentang niat, hadis hanya satu je, innamal a'malu binniyat. Dalam rukun semayang, bab niat, innamal a'malu binniyat. Dalam bab zakat, wajib niat, innamal a'malu binniyat. Itu je hadis je, hanya senyap amalan-amalan ni dengan niat. Dalam Quran tak ada sebut niat. Dan yang keduanya, fardu wudu yang tak disebut dalam Quran, semua ada 6. 4 disebut dalam Quran, 1 niat tak disebut, 1 lagi adalah tertib. Tertib tak disebutkan dalam Quran, bahkan disebutkan dalam hadis. Sebab tu sebahagian daripada mazhab, dia menyatakan rukun wudu ada 4 je, yang mana disebutkan dalam Quran. Kita tak boleh pokok tambah ayat hukum dalam Quran. Bila Quran sebut 4, maka 4 itulah rukun. Selain daripada itu bukan rukun, walaupun datang daripada hadis Nabi, kerana hadis martabatnya rendah daripada Quran. Itu dalam usul mazhab Hanafi. Usul mazhab Hanafi ada kontrak antara Quran hadis. Quran kata 4 rukun wudu, hadis ada sebut mengatakan 2, maka kita ambil hukum Quran. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Dalam usul mazhab Syafi'i nampak macam kontra Quran dan juga hadis, kita himpunkan dua-dua sekali. Okey. Dalam tertib ini berdasarkan hadis ibda'u bima bada'allahu bih, iaitu kamu mulakan dengan apa yang Allah Taala mulakan padanya. Apa yang Allah Taala mulakan padanya, Allah Taala mulakan sebut ayat Quran dengan basuh muka, maka basuh muka. Kemudian tangan, kemudian basuh sapu kepala, kemudian basuh kaki. Apa yang Quran mulakan maka ikutlah, jangan dipisah-pisah atau jangan diterbalikkan. Itu menunjukkan satu nuktah ataupun satu poin yang penting, iaitu tertib dalam mengambil wudu. Ataupun kita katakan dalam hadis Nabi, tak ada pun Nabi ambil wudu dengan cara yang berlainan. Semua Nabi ambil wudu basuh muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Tak ada pun Nabi ambil wudu muka, kepala, tangan, kaki. Nabi tak terbalikkan. Ini menunjukkan itu adalah satu tertib yang mesti untuk dijaga, terutama dalam mazhab Syafi'i kita lah. Okey, apakah perkara yang mewajibkan wudu? Perkara yang mewajibkan wudu, ulama berbeza pendapat lah mengenai perkara yang mewajibkan wudu di atas 3 pandangan. Pandangan pertama, berhadas. Bila berhadas wajib wudu, tapi dalam masa yang panjang lah. Sebab kita berhadas tapi tak sembahyang maghrib lagi. Sekarang baru pukul 8.25, maghrib 8.38, 8.37. Jadi maknanya ada lagi masa untuk kita, masa tu banyak, ada 15 minit lagi untuk kita sembahyang maghrib. Jadi mengambil wudu itu adalah wajib bagi orang yang tak ada wudu, orang yang berhadas, tetapi dalam kewajipan yang luas. Dia bukan sempit, luas, masanya panjang. Perkara yang kedua, untuk menunaikan solat, kefarduan untuk mengambil wudu itu ada bila kita nak menunaikan solat. Perkara yang ketiga, al-hadas wal qiyam li nahwi solat. Dia tak ada wudu dan dia nak menunaikan solat. Jadi semua lebih kurang sama aja. Maksudnya bila hadas
Kemudian bila berhadas tak ada wuduk lah, sama ada dia kentut ke, dia kencing ke. Kemudian dia nak menunaikan solat, dia mesti kena mengambil wuduk. Tak semestinya menunaikan solat pegang Quran ataupun melaksanakan tawaf, perkara-perkara yang mesti kena berwuduk, maka itu adalah perkara yang wajib dijagalah, perkara yang mesti dijaga. Okey, perkara yang pertama adalah niat. Hukum niat ini wajib secara ghalib. Kebanyakan daripada ibadatnya mesti kena niat, kebanyakan. Tetapi ada juga sebahagian yang tak perlu niat, tapi secara umum mesti niat. Dan niat ini adalah seiring dengan perbuatan ibadat tersebut. Itu kita perlu tahu. Kalau sebelum kita buat kita niat, itu tak dipanggil niat, itu dipanggil apa? Keazaman, azam. Tuan-tuan nak ambil wuduk, air tak kena muka lagi, tapi dah niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, niat dalam hati, kemudian baru basuh muka, maka itu tak dipanggil niat. Kerana niat adalah niat di dalam hati seiring dengan perbuatan pertama ibadat tersebut. Macam tuan-tuan semayang lah, semayang niatnya bila? Niatnya sebelum semayang, sebelum mengangkat takbir. Sebelum mengangkat takbir tak dipanggil niat, sebelum mengangkat takbir dipanggil azam untuk menunaikan solat. Rukun yang pertama solat, maka itu niat ketika mana rukun yang pertama. Bila rukun pertama? Ketika takbiratul ihram, Allah niat dalam tu. Niat ini kadang-kadang disunatkan pada sebahagian tempat. Niat secara umumnya wajib, tapi ada sebahagian tempat dia sunat. Contohnya memandikan jenazah. Mandi jenazah tidak wajib, memandikan jenazah tu wajiblah, sebab kita tak boleh tanam jenazah, tak boleh kebumikan, tak boleh kafan, melainkan kena mandi dulu, tak boleh disembahyangkan. Kalau tanamkan mayat dalam keadaan tidak dimandikan, tidak disolatkan, satu kampung tu berdosa. Kalau satu taman berdosa. Kena buat perkara tersebut, wajib. Kalau tak ada duit, dia tak ada tinggal duit apa-apa pun, maka boleh ambil duit daripada Baitul Mal untuk menguruskan jenazah dia, wajib. Sebab sekarang nak mati pun perlu banyak duit, tanah perkuburan pun mahal, kadang-kadang sampai 600-800 ringgit. Van jenazah sendiri pun, van jenazah daripada hospital lah, hospital, kita kata hospital dalam 3-4 km je, tapi bayaran dia tak setimpal, 500 ke 800 ringgit, tak setimpal. Saya ada menguruskan beberapa jenazah, jadi saya tahu di mana van jenazah yang murah, saya akan call masjid tu. Ada masjid yang ambil RM50 je, ambil RM100 je. Tapi sebahagian masjid, kalau dalam kawasan Kuala Lumpur, dekat tak dekat, walaupun 500 meter saja jalan kaki je, RM500. Itu dia punya charge. Yang penting bila ada van, ada driver, RM500 package dekat. Kalau luar pada Kuala Lumpur, dia charge 1 km berapa ringgit. Jadi perkara ni semua kena duit. Mandikan jenazah duit juga, talqin pun duit, baca talqin itu pun duit juga. Semua boleh dikatakan untuk menguruskan jenazah ni diperlukan dalam 1,500 ke 2,000 ringgit untuk semua, belikan kafan semua, untuk upah orang mandi lagi. Mandi kalau 2 orang mandi nak kena upah lebih sikit, jadi banyak upah dia. Kemudian nak kebumikan mayat, saya ada mengiringi mayat dekat mana? Mekah tu, dalam 8 jenazah, 8 ke 10, dalam masa 20 minit ke setengah jam siap semua sekali. Saya pergi lepas sembahyang Isyak. Saya dalam sangkaan saya, selalunya kalau mati di Mekah ni, di perkuburan Ma'la, 1 kilometer saja daripada Masjidil Haram. Saya pun naiklah van dia. Saya kata, dapat naik van, okey 1 kilometer, tengok-tengok jauh betul, belum sampai-sampai. Rupanya 20 kilometer dia bawa saya. 20 kilometer. Rupanya musim, saya pun tak tahu. Kalau ditanyakan kepada mutawif, tanyalah kepada
jemaah apa, tanyalah kepada orang apa tabung haji ke, mereka akan katakan mati di Mekah akan ditanam di perkuburan Ma'lah. Hakikatnya tidak. Saya pergi sini, hakikatnya tidak. Dia pergi 20 km jauh. Sebab satu waktu jenazah 15 orang mati, kadang-kadang sampai 20 orang. Secara biasanya 10 ataupun 8 orang. Banyak. Walaupun maghrib isyak waktu singkat, tapi banyak juga orang mati. Sebab mungkin jenazah tu mati mungkin lepas asar, lepas pukul 3, pukul 4. Jadi sebahagian tak sempat mandi, dia anjak sampai ke isyak. Jadi waktu isyak tersebut, saya naik jenazah 20 km. Bila naik 20 km, saya tengoklah cara pengebumian. 20 minit siap semua. 20 minit siap. Di mana? Madinah dia cara pengebumian dia lain sikit lah. Saya aja ambil video dia agak lain. Dan lepas ke bumi ke mayat, dia akan bacakan apa? Doa sikit lah. Dia akan baca doa. Dia tak adalah baca macam kita talqin ni sebenarnya untuk si mati pun boleh. Untuk kita peringatan, untuk kita yang masih hidup ni, kita ingat kita akan kembali ke tempat yang sama. Itu yang tujuan utama dia. Okey, saya cerita tentang apa dia? Memandikan mayat. Mandi mayat tu wajib tau. Niat untuk memandikan mayat, sahaja aku memandikan jenazah ini, itu tidak wajib niat. Mandi jenazah, mandi tu wajib. Niat untuk memandikan jenazah itu tidak wajib. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, itu tidak wajib. Berbeza dengan wuduk. Wuduk kepada mayat itu sunat. Niat mengambil wuduk kepada mayat itu adalah wajib. Ada tu beza. Sekali lagi seseorang yang memandikan jenazah itu wajib, tapi niat memandikan jenazah itu sunat. Mengambil wuduk kepada mayat, mengambil wuduk itu hukumnya sunat. Niat mengambil wuduk, niat untuk mayat itu adalah wajib. Okey, niat ini tempatnya di mana? Tempatnya tempatnya di hati lah. Di hati. Niat adalah lintasan hati, bukan daripada lidah, bukan daripada mulut, bukan, semua lintasan daripada hati. Cuma disunatkan lafaz untuk membantu supaya lidah kita dapat bantu hati kita. Macam kita semayang lah, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin. Tapi kita orang Melayu kadang-kadang dia bukan untuk bantu hati. Kita pun tak tahu dalam bahasa Arab apa dia usalli, apa dia fardhu zuhri 4 rakaatin, kita pun tak tahu. Sebenarnya hukum asal dia, lafaz ini untuk membantu kita niat, supaya bila kita lafaz, mana lebih kuat nanti untuk lintasan hati kita niat. Tapi kita sebagai orang Melayu, kita pun tak tahu apa yang kita lafazkan. Sebab itu sebagian ulama kata usalli, lafaz-lafaz semua perkara bid'ah. Lafaz-lafaz ni semua perkara bid'ah. Yang semayang pun lafaz pun perkara bid'ah dah. Sebab Nabi kata bermula semayang dengan takbir. Nabi tak kata bermula semayang dengan lafaz. Bermula semayang dengan takbir, Allahu Akbar. Jadi sebagian ulama kata bid'ah. Cuma mazhab Syafi'i kita dia ambil hukum qiyas. Qiyas sebab Nabi menunaikan haji ataupun apa? Umrah, Nabi lafaz. Nabi lafaz. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nabi lafaz. Jadi bila Nabi lepas lafaz Nabi niat. Jadi ulama Syafi'i qiyaskan, dalam semayang pun kita lafazkan juga, kemudian kita niat. Cuma dalam sebahagian mazhab mereka jawab balik, dalam bab ibadat tak boleh hukum qiyas-qiyas. Apa yang Nabi buat itu yang kita buat, apa yang Nabi tak buat itu kita tinggalkan. Itu perbincangan panjanglah di kalangan ulama-ulama. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita disunatkan lafaz. Tapi tuan-tuan kena faham jugalah apa yang kita lafazkan tu. Kemudian waktu untuk niat ini adalah yang saya bagi tadi, awal ibadat. Kalau kita mandi wajib, bilakah waktu yang kita nak lafazkan niat? Kena saja air pada anggota kita, tak kiralah kepala ke tangan ke, kita niat saja ke mandi wajib. Ketika mengambil wuduk, kena saja air ke muka, terus niat saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Niat beserta dengan perbuatan pertama rukun ibadat tersebut. Perkara pertama rukun ibadat.
Tapi tuan-tuan, kalau basuh pergelangan tangan, kumur, itu tak perlu niat lagi fardu wuduk. Sebab itu bukan fardu, itu sunat. Tuan-tuan niat sunat wuduk boleh lah, niat sunat wuduk. Bila nak sebut niat ni, niat fardu. Niat fardu wuduk adalah ketika basuh muka. Ketika sampai je air ke muka, niat saya aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan dah basuh muka separuh dah, bahagian bawah baru nak niat, maka kena ulang balik bahagian atas. Sebab niat dia kena permulaan. Cuma ada beberapa ibadat di sana yang tak boleh seiring niat dengan ibadat tadi. Kalau dia buat juga batal. Seperti puasa. Puasa kan kita tak boleh niat. Bila bermula puasa? Ketika mana azan subuh. Masuk je terbitnya fajar sadiq, maka pada ketika itu masuklah waktu untuk berpuasa. Ya, kalau kita niat waktu tersebut azan subuh, maka hukumnya tak sah puasa kita. Puasa fardu lah, tak sah. Dia kena niat sebelum. Untuk bab puasa, dia kena niat sebelum daripada tu. Sebelum daripada azan subuh. Itu wajib. Kalau lepas azan subuh baru nak niat, puasa dia tak sah. Dia kena qada balik. Sebab tu kita bertaklid dalam mazhab Maliki, dia niat pada awal malam je. Pada awal malam, niat 30 malam. Itu malam pertama tau. Bukan tuan-tuan niat malam kedua, malam ketiga baru niat sepanjang puasa. Tak, 30 hari Ramadan tu kita puasa, kita niat dalam mazhab Maliki hanya pada malam pertama. Tuan-tuan jangan bantai malam kedua pula. Malam yang pertama saja. Okey. Sebab apa? Sebab yang di antara sebab dia lah ulama kata sebab susah. Yalah kita nak nanti waktu subuh. Bila nak subuh ni? Nak masuk je 6 1 minit subuh. Jadi pukul 6 tu nak 6 1 minit nak kena niat. Susah. Kalau setiap orang macam tu payahlah. Nak kena perhati jam. Minit pertama azan kena niat. Maka susah. Dan perkara tersebut juga dalam mazhab kita tak sah. Sebab mana niat kena sebelum tu. Dan ada beberapa perkara yang lain lah. Apa dia? Iaitu seperti mana sembelih korban. Sembelih korban kan kena niat. Orang yang sembelih jangan sembelih saja. Dia kena niatlah untuk nama-nama peserta korban. Kan selalu sebelum disembelih binatang korban, lepas ditumbangkan, maka akan dibaca lembu ni, lembu nombor 4 adalah peserta-peserta dia adalah nama sekian. Maka penyembelih korban niatlah aku sembelih ni untuk nama-nama yang disebutkan tadi. Sembelih bismillah Allahu akbar. Sembelih. Jangan sembelih saja, tak ada niat apa-apa pun. Ada kena niat. Cuma niat tadi bukan ketika pisau sedang disembelih. Itu yang terbaiklah, tapi takut susahlah. Tengah sembelih tu kita nak niat susah. Jadi boleh niat sebelum tu. Sebelum sembelih boleh niat awal. Dan yang ketiganya yang boleh niat awal ni pembahagian harta zakat. Kita dah asing-asingkan ni duit zakat. Okey, ni bukan. Jadi duit zakat ni kita dah niatkan, kita dah asing. Jumpa asnaf kita bagi lah. Tak, ketika jumpa tu kita tak perlu pun niat zakat sebab kita dah asing-asingkan. Boleh diawalkan niat. Kalau niat ketika bagi tu lebih baik. Tapi tak perlulah kita sebut mulut. Ini zakat saya ya. Ini zakat pendapatan saya. Ini zakat perniagaan saya. Ini tak perlu sebut. Sebab zakat ni niat adalah hati. Zakat fitrah pun sama juga. Cuma kita sebut tak apalah. Kita sebut siap salam lagi. Salam sebut. Salam macam nak akad nikah. Salam. Inilah apa nama zakat fitrah untuk diri aku dan juga anak isteri aku dengan nilai berapa niat jelah kita niat. Okey, bapa anak kita, bapa isteri kita okey bayar dah, niat je. Tapi kita siap jabat tangan boleh tak jadi masalah lah. Kemudian ada syarat-syarat niat lah. Sebab niat ni saya begitu tadi dia memang panjang. Tak kira dalam bab apa pun. Dalam bab semayang pun kadang-kadang kuliah maghrib satu waktu saja bab niat tentang bab solat. Bab wuduk ni dia kurang sikit lah. Syarat-syarat dia ada 7 dalam bab meniat ni. Antaranya orang yang niat tu orang Islam. Kalau orang kafir memang tak sah lah. Orang kafir tak sah. Dia niat mesti kena orang Islam. Kalau orang kafir ambil wuduk tak sah. Sebab nak berwuduk kena niat kena daripada orang Islam.
Kalau orang tu tak Islam, maka dia tak sah untuk mengambil wuduk. Dia kena mengucap dulu, kemudian baru boleh mengambil wuduk. Yang kedua, mumayyiz. Kalau kanak-kanak 2 tahun 3 tahun tak mumayyiz, ya, dia ambil wuduk, maka tak sah wuduk dia tu. Sebab apa tak sah? Kerana dia tak mumayyiz. Syarat dia kena mumayyiz. Melainkan pada 2 masalah. Wuduk budak-budak yang tak mumayyiz sah kalau kita ambilkan ketika mana untuk melaksanakan tawaf. Maka wali dia ambilkan untuk dia, wali dia basuh muka dia, wali dia basuhkan tangan dia, kemudian melaksanakan ibadat tawaf semua, maka itu hukumnya sah pada ibadat haji atau umrah lah. Kemudian perkara yang ketiga, dia mesti tahu ibadat apa yang dia akan dia sedang tunaikan. Dia niat, dia kena tahulah niat apa ni. Niat, jangan pula niat sembahyang dia panggil wuduk. Niat wuduk dia niat sembahyang, kena tahu. Kemudian tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Tidak melakukan perkara yang menafikan niat. Contoh, dia berwuduk kemudian murtad. Bila murtad, batal. Sebab murtad adalah kafir, batal. Dan tidak ditaklikkan. Taklik ni letak syarat lah dalam untuk memutuskan ibadat tersebut. Macam semayang, bila kita semayang, kita letak, kalau aku semayang, kalau handset aku berbunyi ketika semayang, aku nak batalkan semayang, memang dah batal lah semayang tu. Sebab dia letak syarat ketika mana niat. Okey. Maksud daripada niat ini untuk apa sebenarnya? Maksud daripada niat ni, niat yang kita melaksanakan ibadat ni, maqasid, matlamat ataupun objektif dia adalah untuk membezakan antara adat dengan ibadat. Macam kita mandilah. Mandi memang setiap pagi kita mandi, setiap petang kita mandi. Cuma itu adalah adat kebiasaan kita. Tapi bila nak jadikan dia sebagai ibadat, dia perlu niat. Aku niat ni supaya badan aku bersih, melaksanakan ibadat dengan selesa, dan makmum semua bila aku pergi surau masjid, makmum selesa dengan aku. Bau badan semua hilang. Itu akan mendapat pahala. Mandi Jumaat, mandi sunat Jumaat. Kalau mandi saja sebelum pergi sembahyang Jumaat, dia mandi. Tapi tak niat, maka itu dipanggil adat. Kalau dia niat saja aku mandi sunat Jumaat, maka dia akan dapat pahala. Membezakan adat dengan ibadat. Dan yang keduanya, niat ni perlu juga tahu untuk mengetahui maratib ibadat. Maratib ni tingkatan ibadat. Sebab bila kita tak niat, kita tak tahu. Sajaku semayang asar tu ada yang fardu asar, ada yang sunat asar. Tuan-tuan kena niatlah, sajaku semayang fardu asar, sajaku semayang sunat asar. Jadi dia ada tingkatan fardu, ada tingkatan sunat. Kalau tak niat, kita tak tahu semayang tu fardu ke sunat. Macam semayang subuh. Semayang subuh, fardu subuh 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat. Tambah-tambah semayang zuhur. Bila semayang zuhur lagi kena niat, sebab dia ada semayang fardu zuhur, dia ada semayang solat sunat sebelum zuhur, dia ada solat sunat selepas zuhur. Tuan-tuan nak niat yang mana satu? Jadi dia ada, sebab tu penting niat untuk membezakan antara yang fardu dan juga yang sunat. Jadi kalau sebenarnya Ustaz, macam ni yang afdalnya niat lafaz dengan perbuatan tu memang maksudnya kena niat dulu, lepas tu baru lafaz, lepas tu baru perbuatan. Maksudnya macam tu. Bukan, niat ini ketika mana rukun pertama ibadat tersebut. Contohnya kalau kita mandi wajib adalah mandi wajib rukun dia 2 je, iaitu meratakan air ke seluruh badan. Niat yang pertama, niat mandi wajib. Yang kedua, ratakan air ke seluruh badan kita, rambut kita, kaki kita, semua sekali. Itu je. Jadi mana sampai je air terus niat lah. Mengambil wuduk pun sama. Kita nak basuh muka, sebab rukun pertama wuduk basuh muka. Sampai air ke muka terus niat dalam hati je. Untuk lafaz sebelum tu lah. Lafaz sebelum tu. Kalau kita nak lafaz lah, nawaitul wudu'a lillah
lillahi ta'ala, ataupun sajaku nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Kemudian kita niat sajaku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ketika sapu air tu kita niat sajaku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Lafaz sebelum tu lah, lafaz sebelum kita basuh muka. Sebab lafaz ni tak termasuk dalam perkara yang wajib. Niat tu yang wajib. Jadi niat kena seiring dengan perbuatan ibadat tu. Sebab tu saya bagi tahu tadi, awal-awal kuliah saya dah bagi tahu, antara yang sulit dalam mazhab, yang sukar dalam mazhab Syafi'i kita adalah bab niat. Dari segala aspek sembahyangnya, wuduknya, sebab dia memang agak berat dalam bab niat. Kalau dia mandi wajib, contohlah, dah mandi wajib, dah separuh badan dah mandi wajib, dah basuh dah, kemudian tak niat, baru nak niat, maka anggota bawah tu dia basuh tu dengan niat, anggota atas tidak niat, dia kena basuh sekali lagi. Dia kena ulang balik lah. Sebab niat kena yang pertama sekali, rukun tersebut. Okey. Kemudian ada beberapa pengecualian yang diberikan kepada orang yang sakit. Contohnya lah, orang yang balut muka dia tak boleh ambil wudu, balut kepala dia tak boleh ambil wudu. Ini hukum yang kita akan bincangkan selepas daripada inilah. Tapi bukan malam ni. Orang yang janggutnya panjang, janggut dia panjang, janggut dia panjang, bukan panjang, lebat. Panjang tapi nipis, kena basuh juga. Dia lebat, yang tak menampakkan kulit. Itu pun kita akan bincang dalam bab basuh muka nanti. Cuma saya ingat saya nak habiskan semua dalam bab wudu. Nampak macam ringkas, tapi bab niat panjang sangat. Dalam bab niat tu dia panjang. Dalam bab lain semua pendek-pendek. Dalam bab basuh muka semua pendek je. Dia nak cerita perkara niat wudu ni macam-macam boleh niat. Apa dia? Nawaitul wudu'a boleh, nawaitu fardal wudu'i, ataupun nawaitu raf'al hadasi, semua boleh. Apa-apa niat. Ataupun niat mengambil wudu untuk solat, semua boleh, apa-apalah. Ataupun niat sajaku niat mengharuskan solat. Mengharuskan solat, sebab solat takkan dibenarkan melainkan kena wudu. Jadi mengambil wudu, dia tak niat wudu, sajaku niat mengharuskan solat. Niat untuk mengharuskan solat, itu wudu tu lah. Okey. Ya, boleh. Kita mandi sunat Jumaat tu. Mandi? Sunat untuk Jumaat tu kan? Mandi sunat Jumaat. Kita dah niat, lepas tu kita mandi. Kita mandi, kita ketut. Mana kita kena ambil balik ke? Tak apa. Tak apa. Dia bukanlah perkara yang membatalkan mandi. Sama kat mandi wajib, tengah-tengah mandi wajib kencing. Boleh tak, dia tak membatalkan. Dia kalau wudu batal lah. Sebab wudu dia memang batal. Kencing ke apa-apa yang keluar lah, daripada kubul dubur batal. Tapi kalau mandi dia tak membatalkan, sama ada mandi sunat atau mandi wajib, kentut ke, kencing ke, berak ke, apa tak apa. Kalau dia kencing tapi dia tak sentuh kemaluan dia, batal tak wudu? Dia kencing tapi tak sentuh kemaluan dia, dia hanya pancut dengan getah baik lah, basuh. Batal ke tidak wudu dia? Batal. Dia kencing tapi dia basuh tapi dia tak sentuh kemaluan dia, batal tak? Tak. Mana dia lepas kencing dia boleh sembahyang terus lah. Wudu batal. Sebab apa batal wudu? Dia tak sentuh kemaluan dia. Dia lepas kencing dia guna paip, getah paip, basuh je.
Lepas tu terus semayang lah. Batal. Sebab apa? Sebab dia nak sembahyang, dia kena ambil wudu lain, dia dah kencing. Dia setiap benda yang keluar daripada kubur ataupun dubur tu perkara batalkan wudu. Sama ada yang keluar tu air ke batu ke, apa yang keluar daripada kubur dubur, maka itu perkara batalkan wudu. Walaupun kita tak sentuh kemaluan kita, dia memang batal. Okey, cukup sekadar tak ada apa-apa soalan. Nanti kita tengok sikit lagi bab niat, terus masuk bab basuh muka. Katalah kita tengah ambil wuduk ni, kita dengar imam, kita tengah baca Fatihah. Lepas tu kita tengah angkat wuduk, dah masuk surah tu lah kita dengar macam pendek. Katalah kita dah basuh muka 3 dalam kali, yang tu kita kurangkan jadi 2 dulu. Boleh ke Ustaz? Kita nak kejar supaya kita jangan. Tak, dia ketika ambil wuduk, walaupun imam hampir-hampir rukuk ke ataupun baru start semayang ke, kita tetap disunatkan 3 kali. Basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, semua. Maknanya 3 kali. Yang lain kita nak kurangkan tak boleh lah. Dia melainkan kalau imam tu pada rakaat yang last sekali, kemudian kita risau, kalau kita 3 kali, kemungkinan kita tak sempat semayang bersama imam. Itu baru kena ringkaskan. Sekali je. Sekali boleh, sekali je. Boleh sekali. Dia basuhan pertama tu wajib, basuhan kedua sunat, basuhan yang ketiga pun sunat. Dia yang wajibnya basuhan pertama je. Kalau tuan-tuan basuh 3 kali pun, tapi kali yang ketiga tu baru sampai ke siku. Kali yang pertama sampai separuh. Kali yang kedua basuh pun sampai tak sampai siku. Kali ketiga baru sampai siku. Maka dikira basuhan pertama. Dia kena basuhan pertama tu sempurna, kemudian baru dikira basuhan kedua sempurna, basuhan ketiga sempurna. Kalau basuh 3 kali baru sempurna tu dikira satu basuhan. Ustaz, kalau itu turutan jangan Ustaz. Turutan tu apa? Tertib. Dia mesti memang kena ikut tertib lah. Wajib. Dia rukun 6 semua, rukun wuduk ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tertib. Tertib tu mesti. Dalam mazhab Syafi'i kita lah, wajib. Dalam mazhab Hanafi tak. Sebab dia kata Quran tak ada sebut pun. Quran tak ada sebut tertib, maka kita tak perlu tertib. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia ikut dalam hadis Nabi lah. Nabi tak ada pun ambil wuduk berlawanan tertib. Okey. Dalam bab apa niat solat? Niat apa? Dalam bab niat solat. Niat solat. Jadi dalam niat tu kita tak sebut kita fardu. Tapi kita semai fardu. Tapi tak sebut dalam situ. Maksudnya kita nak sadar semasa apa solat zuhur kan. Tapi tak sebut fardu ke sunat ke. Tapi memang solat fardu. Jadi macam dia dalam sembahyang fardu ada niat 3 perkara yang wajib. Yang pertama aku sembahyang. Yang kedua kita panggil apa? Ta'arud. Fardu tu perlu. Yang ketiga adalah ta'yin. Ya, ta'yin ni makna tentukan sembahyang zuhur ke asar ke apa. Kalau kita sembahyang zuhur, saja aku sembahyang zuhur tak sebut fardu, maka tak sah. Dalam mazhab Syafi'i kita tak sah. Dia wajib menyebut fardu. Kalau puasa kita tak boleh sebut fardu, sebab memang akan jadi fardu. Sebab tak dibenarkan puasa lain. Puasa pada bulan Ramadan, kita puasa sunat apa pun tak sah. Kalau kita puasa fardu lain, qada ke apa, memang tak sah. Dia hanya jadi puasa Ramadan saja. Jadi kita tak niat fardu pun tak apa, sah. Tapi untuk sembahyang kena niat. Sebab sembahyang ni kita boleh sembahyang macam-macam. Dalam waktu ni, waktu isyak, kita boleh sembahyang maghrib, qada maghrib boleh, qada zuhur boleh, sunat sebelum isyak boleh, sunat selepas maghrib tadi pun kita boleh buat lagi. Jadi maksudnya ruangan untuk buat solat tu macam-macam solat kita boleh buat. Jadi kita perlu niat fardu. Tapi untuk puasa tak perlu niat fardu. Sebab puasa tak akan jadi dengan puasa lain daripada puasa bulan apa? Ramadan. Puasa bulan Ramadan, niatlah puasa apa pun tak akan sah. Puasa bulan Ramadan dia akan jadi. Maknanya. Jadi kita kena niat fardu lah sembahyang dalam mazhab kita lah.
Okey, cukup sekadar tu lah. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada saya dengan tuan-tuan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah subhanallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.